saya pergi ke ini adalah alergik. Sebenarnya alergik dengan eczema tadi berkait dengan asma saya. Okey. Hmm. Perasan tak perasan, sesiapa yang ada asma, anak-anak keturunan dia, kalau dia tak kena asma, anak dia akan ada eczema. Hmm. Sebab ini memang doktor pun sendiri cakap dan doktor bagi tahu saya dan memang anak saya ada 4 orang, seorang ada asma, yang 3 lagi ada eczema. Jadi kalau saya cakap macam tu, you fahamlah kos perubatan family saya macam mana. Dan alhamdulillah juga kos tu memang ditanggung oleh syarikat. Sama ada syarikat sebelah husband ataupun saya sendiri, memang dua-dua menanggung kos perubatan yang saya rasa sangat superb lah company bagi. Dan gambar ini adalah gambar Google, ujian alergik untuk eczema pun saya buat dan kos dia sangat mahal. Kalau siapa yang biasa tahu pakar perubatan kulit dekat KPJ Seremban, dialah doktor refer saya. Gambar-gambar ni saya ambil gambar Google sebab saya tak boleh ambil gambar saya. Sebab gambar saya ni kan ada gambar-gambar yang saya ambil yang lama. So jadi aurat kita kan, saya ambil gambar Google dan gambar-gambar ni gambar orang lelaki lah. Okay. Macam inilah keadaan dia, kulit kita. So worst sekali kat sini saya tunjuk. Saya ponterkan dulu supaya nampak. Ini adalah, you all pernah terfikir tak dekat kulit cucuk injection? Saya pun dah buat sebab ada satu part kat kaki saya, kat ujung kaki tu, dia bila jadi alergik, dia jadi mengeras. Bila keras, kita makan ubat, dia memang tak jalan. Pergilah klinik maya. Saya memang kena pergi kat pakar, doktor tu inject dekat kulit tu. Jadi kat Maksudnya kulit. apa? Kulit tu jadi keras? Ya, kulit tu makin menebal. You sapu krim pun dia memang tak akan jalan. Sakit lah. Memang sangat sakit. Kering, pedih, pecah-pecah. Ya Jadi siapa Allah. yang ada kat sini, saya rasa bila saya bercerita ni, you all akan rasa, you akan dapat rasa feel tu. Jadi you bayangkan macam mana saya tak appreciate bila saya dah tak perlu dah inject tu. Nampak tak inject tu? Inject kat kulit tau. Itu pun saya nampak orang gambar yang saya ambil tu dia punya ketebalan tu tak tebal sangat. Saya punya kadang-kadang dia sampai jadi terlalu tebal. Jadi tebal memang doktor akan inject. Doktor Sami dia akan inject. Okey doktor. So itulah saya yang boleh buat. Jadi inilah keadaan dia bila kata saya sangat menghargai bila benda-benda ni semua kian berkurangan dan hampir boleh katakan tak ada. Dan sekarang ni adalah proses saya buat pemulihan kulit saya untuk cantik balik. Sebab kulit-kulit ni dah lama sangat lah dia jadi macam saya sebenarnya ni diri sendiri pun jadi tak confident kalau tengok kulit tu tak elok kan. Okay. So inilah ubat dia. Nampak tak? Ini untuk eczema sahaja. Ni kalau kata ni gambar malam tadi masa saya tengah buat slide. Kalau kata saya ni, ni saya tengah buat slide yang kita tengah show ni. Ini dia punya ubat-ubat saya, segala ubat sapu, ubat makan dan sebagainya. Okay. That's why ibu, kenapa ibu kan baru ibu perasan kenapa saya nak share sangat benda ni sebab benda terlalu banyak dan terlalu complicated untuk diceritakan. Macam tak boleh percaya tengokkan Samidah. Ya, sebab tengok tu orang kulit cakap. muka pun dah cantik dah sekarang ni. Patutnya ambil gambar before and after tu. Masa dulu lagi rawat ke? Ya, itu memang itu kena sesi lain Bu. Kalau saya buat hari ni Bu, tak habis kita 2 jam. Kita kena buat sesi lain, yes. Itu cakap. Okay, so kita hari ni cerita pasal penyakit aja. Pasal skincare, beauty kita cerita lain. Sebab bila saya cakap skincare dengan beauty bukan saya seorang. Saya akan cerita anak-anak saya sekali. Okay, itu testimoni satu keluarga. Okay, so yes. Ini satu lagi, girl gutter ataupun urtikaria. Saya tak kerti nak sebut. Okay. Benda ni berlaku pada tahun lepas, 2017 masa saya pergi ke Sabah untuk mengantar anak saya masuk UiTM Kota Kinabalu. Bila kita sampai kat Sabah tu, apa yang kita paling shock sekali? Makan seafood lah kan? Jadi bila makan seafood, memang saya dah ada alergik. Saya ada alergik dan memang saya dah standby ubat untuk makan semua seafood ni bukan untuk saya, untuk anak-anak sekali. Sebab anak-anak pun alergik dan mereka makan juga ubat-ubat untuk makan. Sebab saya tak nak mengalami kehidupan yang orang kata tak macam orang biasa, tak boleh nak makan tu, tak boleh makan tu, teringin juga nak makan. Sampai sana jumpa lobster. So kami ulang 2 kali makan lobster. Jadi apa yang jadi, ya Allah, memang ujian betul untuk saya. Balik pada tu, saya tak perasan lagi tau. Bila maghrib aja badan saya start bengkak-bengkak. Bengkak yang saya tunjuk gambar daripada Google ni kat bahagian lengan je. Tapi you bayangkan kalau dia bengkak seluruh badan.
Seluruh badan Berpeta-peta. bengkak. Ya. Dia penuh sampai dia mula-mula peta sikit-sikit, dia akan hilang bila dia dah bersambung semua, tetapi dia punya tahap gatal. Ya Allah, Masya Allah, Tuhan dia yang tahu. Dan yang best sekali, bukannya best lah. Dianya akan trigger waktu bila tahu? Maghrib dan waktu nak subuh. Mulalah kepala terfikir lain, kena sampuk ke kan? Betul. Kan? Tapi ada cerita-cerita yang juga ada yang nama dia nampak hantu apa entah kan, Allahuaklam lah. Tapi sebenarnya dia adalah gelgata. Jadi bila gelgata tu trigger, apa saya buat? Macam biasa saya teruskanlah. Naik ke muka tak Samidah? Tapi bagusnya alhamdulillah dia tak naik ke muka saya. Kalau tidak saya tak tahu macam mana saya nak pergi kerja. Betul. Jadi tapi dalam bahagian lain badan lain memang dia naik. Okay. So ini adalah ubat dia. So sebenarnya dalam saya melalui proses rawatan ni saya pernah dalam doktor cuba-cuba ubat tu sendiri jadi alergik kepada saya. Dan masa saya buat rawatan untuk gegata, 2 ubat telah saya dapat, dia ada alergik untuk saya dan telah direkodkan. Setiap kali jumpa doktor saya kena bagi tahu itulah alergik ubat saya. Jadi ubat dia nama dia Bilaxten. Saya kena makan 1 hari 4 kali. Pagi, tengah hari, petang dan malam. Bayangkanlah, tu saya kata jadi ulam ubat-ubatan. Macam jadi lauk makan dengan nasi. Ya, itulah ceritanya. Tapi memang setiap kali trigger dalam fikiran, sampai bila aku nak jadi macam ni? Sampai bila aku nak hidup dengan ubat-ubatan macam ni? Semua orang tahu efek ubat-ubatan ni. Untuk sekarang, okey lah. Samidah nampak sehat, Samidah dapat laju. Tapi body system kita macam mana? Itu yang sebenarnya saya risau. Bila saya dah mencecah umur 50 tahun lepas, setiap kali saya terfikir dan saya pun berdoa, ya Allah ya Tuhanku, kau jumpakanlah aku dengan satu kaedah perubatan yang luar daripada ubat-ubat medical ni, yang lebih alami, yang tidak merosakkan badan saya. Mungkin Allah dengarlah kau. Dan sebenarnya dalam mungkin orang tak percaya, gegata ni saya pernah drive through pergi ke emergency. Saya balik daripada meeting dekat KL. Dan dalam tahap kegatalan yang sangat saya tak tahan, saya drive through pergi ke hospital KPJ dan terus masuk emergency. Saya menyerah diri sebab saya kata saya dah tak tahan sangat. Dan masa tu doktor bagi ubat, dia jab, dia kata suruh rest dulu dan doktor boleh kata apa? You datang dengan siapa? Saya datang seorang drive. Sebenarnya doktor tak bagi saya nak drive. Saya nak balik drive, dia suruh saya sign dulu. Tanda tangan mengatakan you balik atas tujuan you sendiri. Bayangkan macam tu sekali, maksudnya saya ni dia bagi injection berisiko. Saya tak tahu tahap ubat macam mana. Saya pula jenis salah kata, boleh lah doktor, saya sign je lah. Saya nak tunggu husband saya datang, tak apa-apa. Saya nak nunggu lagi, saya dah lewat masa tu dah lepas maghrib dah kan. Dengan saya nak kerjakan sembahyang lagi, saya kata doktor je, saya balik je lah. Saya bismillahirrahmanirrahim tu, drive terus balik. Sebab kalau kita dah sampai drive tu ke emergency, maksudnya kita dah memang sangat kritikal yang kita dah tak tahan sangat. Okey, itulah cerita dia. Jadi setelah sekarang ni daripada 2017, 2018, bukan 2017, 2019. Dari 2018, 2020 dah setahun lebih lah. Dan anak saya pun yang kat UiTM Sabah tu dah kuliah dekat online, tak balik Sabah dah pun sebab COVID-19 ni kan. Jadi sebenarnya dalam masa yang sama dia pun kena juga. So kami berkongsi Bilaxten yang sama. Jadi bayangkanlah ubat-ubatan ni bukannya murah. So untuk cover saya dengan anak yang tu, sebab alergik tu sebab ada dekat dalam keluarga. So dia memang jadi boleh trigger darah ya. Dia boleh trigger bila-bila masa. Dan alhamdulillah bila saya ambil Imohim, apa yang berlaku, saya dah kurang ambil ubat. Jadi sehari sekali. Lepas tu terlupa nak ambil. Lepas tu ni dah lama tak ambil. So saya sempat tanya anak, dia kata pun dia dah lama tak ambil. So you bayangkan, perlu tak saya bersyukur kalau saya dah tak mula ambil ubat-ubatan ni? Kan memang kenalah. Sebab ubat ni dah saya tak usik rasa saya dah, peringkat awal memang kena ambil. 2 bulan yang awal saya ambil selang sehari, selang 2 hari. Lepas tu yang ini lately ni saya rasa saya dah tak ambil seminggu lebih kot. Seminggu lebih, selang seminggu, kadang-kadang ambil, kadang tak ambil. Jadi kalau dulu sehari tak ambil pun memang dah jadi kesalahan dah. Saya tak boleh buat kerja dah. Dengan rasa dah gatal satu badan, merenyam dengan dah start bengkak-bengkak satu badan. Okey. Itu cerita berkaitan dengan